Hai, so sekarang kita akan sambung dengan tajuk yang seterusnya, we call pelupusan aset. Okay? Bagaimana kita nak sediakan akaun untuk pelupusan aset? Ini merupakan contoh soalan. Okay, maklumat aset bukan semasa perniagaan hazirah. Okay, Bestari pada 31 Disember adalah seperti berikut. Soalatan pejabat kita terlibat dua aset, satu komputer, and tarikh yang diberi ini merupakan tarikh belian. Okay, this is your tarikh beli. Kemudian mesin fotoset, susut nilai terkumpul alatan pejabat. Maklumat tambahan, alatan pejabat akan disusun nilaikan pada kadar 10% setahun. Okey, kita ada dua kaedah. So, kaedah yang digunakan merupakan kaedah garis lurus. Pada 31 Disember 2019, komputer telah dijual, okey, dengan harga 3,200. Okey, so 3,200 merupakan your harga jual. Tahun kewangan perniagaan berakhir 31 Disember every year. So maksudnya kita akan tutup akaun setiap 31 di Disember. Okey, bila soalan ini terlibatkan susun nilai, langkah pertama kita kena tahu how to kirakan your susun nilai for every year. Okey, so first kaedah yang digunakan ialah garis lurus. So akaun yang disediakan memang untuk setahun saja. Okey. First, kita akan buatkan account for 2019. For 2019, kita tak beli aset yang baru. So, maksudnya every new year, kita akan mula from 1st January hingga 31st of December. Okay. Anda dikendaki pindahkan baki from last year to this year. Apa maksudnya baki? Okay. Apabila kita record in baki, ini merupakan aset yang tidak dijual. So, sepatutnya kita adakan dua aset. Okay, kita ada dua aset. Tapi kalau pelajar remember, pada Disember, komputer telah dijual. Dan disebabkan tarikh dijual adalah 31 Disember, so kita boleh kira bersama-sama. Tapi kalau kita jual pada 30 Jun, bagaimana pengiriman dibuat? So, di sini juga akan tunjukkan dua jalan kerja. Satu untuk baki, satu khas untuk pelupusan. Tapi of course, pelupusan ini kita masih guna from January to December. Okay, so bila kata baki, kita sudah jual komputer. Baki mesti for mesin fotoset. So mesin fotoset, formula garis lurus. Apakah formula for garis lurus? Kita akan guna apa? Kita akan guna cost, terus darab dengan peratus of susun nilai, and darab dengan tempo. Jawapan yang kita dapat itulah called as your susun nilai. So susun nilai ini sentiasa ingat. Kita kena go to your account called SNT, susun nilai terkumpul. And susun nilai terkumpul merupakan liability akan bertambah di kredit. And butir yang kita akan label akan merupakan untung rugi. Sebab susun nilai adalah belanja. Belanja must go to account untung rugi. So, baki adalah untuk mesin fotoset yang tidak dijual 10,500. Tak payah tolak SNT, terus darab dengan 10%. Tempo adalah setahun. Okey, setahun. So, jawapan ialah 1,050. Okey, 1,050 merupakan susun nilai untuk aset yang tidak dijual. Yang sudah dijual adalah komputer. Komputer mempunyai kos 8,000. This is all your harga cost. Okay, inilah merupakan your harga cost. Okay, so 8,000 every year punya susun nilai adalah 10%. And so far kita jual in December, so we still darab dengan 1. So di sini pelajar tak nampak perbezaan in jalan kerja. Tapi sekiranya tarikh jual adalah 30 Jun. If tarikh jual 30 Jun, then pelajar make sure apa yang kita darab ialah 6 bulan. Januari hingga Jun, 6 bulan. So, kita kena darab 6/12. So, jumlah susun nilai for the year of 2019 adalah 1,850.
Okay, kemudian disebabkan kita jualkan your computer, kita kena hapuskan your computer. So, untuk hapuskan komputer, kita ada satu extra punya jalan kerja, iaitu kita nak kirakan your susun nilai untuk pelubusan. Okay, pelubusan maksudnya jual, pelubusan komputer. So, untuk susun nilai pelubusan komputer ini, kita perlukan dua nilai yang penting. Satu ialah tarikh beli. Okay, guna sampai bila tarikh jual. Okay, tarikh beli sudah diberi di sini. Kita beli on the 1st of November 2018. And sampai 31st of December 2019 baru kita jual. Okay, so from tarikh ini, 1st of November. So November guna tak? In 2018. November guna kan? So November, December. 2018, 2 bulan. And 2019 kita jual in December. So guna 12 bulan. So jumlah adalah 14 bulan. So dalam masa 14 bulan ini, berapakah jumlah susun nilai? So kita akan guna balik formula yang sama. Masa saya beli, komputer punya cost 8,000. And so far susun nilai every year 10%. And sudah digunakan 14 bulan. So 8,000 darab dengan 10% darab 14 bahagi dengan 12. Jumlah susun nilai adalah 933. Okay, 933 merupakan nilai yang perlu dihapuskan. So hapuskan mesti, okay, hapuskan dalam akaun called S&T, bahagian debit, labelkan pelubusan. Kenapa kita nak tolak? Sebab pelubusan sudah berlaku. Okay, inilah your jalan kerja for susun nilai. When jalan kerja sudah complete, baru kita akan sediakan your account. So first account ialah account alatan pejabat. Alatan pejabat ini merupakan account asset. So for all asset ini, kita akan ikut prinsip cost. Prinsip cost memberi maksud apa? Semua harga yang dimasukkan dalam account asset tak boleh guna harga jual. Mesti guna harga beli. Okay? Disebabkan 2019 dia bukan first year. So kita akan pindahkan baki from last year to this year menjadi baki BB. So jumlah ialah kedua-dua ini dijumlahkan. Sepatutnya kita ada 18,500. Tapi kemudian in 2019 kita tak beli. Kita tak beli, but kita jual. Okay? So di sini ingat, beli go to debit. For account asset, when you beli, dia akan bertambah di debit. When you jual, dia akan kurang in credit. So in 2019, December 31st, berlakunya pelubusan. So tarikh ikut tarikh pelubusan, butil labelkan pelubusan. And nilai pelubusan ini mesti merupakan 8,000. 8,000 ini tak boleh masukkan harga jual. Mesti masukkan harga belian. Now, ada beli lagi? Tak ada. Compare. Debit lebih ke kredit lebih? Debit lebih kan? So, di bahagian yang kredit, kita nak tahu berapakah bakinya. Sepatutnya ada satu komputer, satu mesin follow-set. But now, sudah jual komputer. So, baki for mesin follow-set ini mesti record ikut harga cost. So, cost ialah 10,500. So, HP ini kena pindahkan ke 2020 January 1st menjadi baki BB. So, now kita sudah tak ada komputer, only tinggal mesin follow-set. Okay, this is your first account. Second account is your account susun nilai terkumpul alatan pejabat. Account susun nilai terkumpul alatan pejabat sebenarnya merupakan your account kontra for your asset bukan semasa. That's why dia merupakan account kontra, maksudnya kita mau tolak. So that's why susun nilai terkumpul kita sentiasa ikut formula liability. Liability memberi maksud di mana susun nilai akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Bila berkurang? Dia hanya berkurang pada tahun berlakunya pelubusan aset. First langkah, pindahkan baki from last year to
this year. From last year, kita sudah ada S&T 5,550. Ini from your soalan. Kemudian tahun ini, jumlah susun nilai ialah 1850. 1850 go to S&T. Where's my S&T? Sini, S&T. Bahagian kredit, labelkan untung rugi. Okay, untung rugi sebab this account penamat. For account penamat, all your belanja mesti go to account untung rugi. So, untung rugi punya nilai adalah berjumlah 1850. Sekiranya tak jual, then kita akan terus pindah menjadi HB. Tapi jangan lupa, in 2019 kita jual. So, bila jual, kita kena hapuskan your susun nilai di bahagian debit. So, nilai yang perlu dihapuskan ialah 933. And 933 ini akan dilabelkan sebagai pelupusan. So, di sini kita akan adakan satu akaun tambahan call pelupusan. Pelupusan ini tujuannya adalah untuk kita mengetahui sama ada walaupun kita jual aset bukan barang, kita mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. So, kredit sepatutnya 7,400. Tolak 933, so perbezaan ialah 6467. So, 6467 ini merupakan baki HB untuk mesin photostat yang masih belum dijual. Okay, so in 2020, my S&T punya nilai hanya tinggal berapa? Hanya tinggal 6467. Yang sudah jual punya jangan simpan lagi. Okay, this is your second account. So, dua account ini, your jawapan all take from your jalan kerja. After that, account yang ketiga merupakan account pelupusan. So, account pelupusan kita akan buat ikut sistem catatan bergu, bagi carikan perkataan pelupusan. Sebab nilai pelupusan ini sepatutnya kena buat 2 kali. And pelupusan, where is my pelupusan in my first account? In my first account ada nampak pelupusan tak? Ada. Nilai pelupusan di bahagian kredit. So, kredit kena pindahkan ke debit. Sebab every time bila you jual kenderaan, your kenderaan akan berkurang di kredit. Dan pelupusan anda akan bertambah di debit. Okay, so 2019 bila jual. Kita jual pada Disember. So if you jual pada Jun, tarikh adalah Jun. From which account kita pindah? Alatan pejabat. So based on sistem catatan bergu, every time you jual aset, debit pelupusan. Kredit alatan pejabat, 8,000 adalah harga cost. Tak boleh guna harga jualan nak? Okay. Next ada lagi? Okay, first account tak ada. Second account ada pelupusan? Ada. Debit will go to credit. Okay, sebab susut nilai terkumpul akan berkurang di debit. Dan account pelupusan kita akan pindahkan ke bahagian credit pada 2019. From which account kita pindahkan the 933. So 933 ini adalah from account called susut nilai terkumpul. Okay, so the butil just label susut nilai terkumpul. Okay, after that cari ada lagi pelupusan tak? Tak ada. Okay, last langkah in account pelupusan, baru sekarang kita akan masukkan your harga jual. Harga jual ialah 3,200. Okay, and 3,200 ini bila you jual, wang akan bertambah di mana? Wang akan bertambah di debit. So kita akan debitkan your buku tunai. So bila buku tunai di debit, account pelupusan akan di credit. And dia tak mention bank or tunai, tapi kebanyakan masa in syarikat kita akan letakkan bank. If you nak labelkan tunai sebenarnya pun boleh, nilai adalah 3,200. So nampak tak? Harga jual hanya masuk sekali saja. Sebab the prinsip catatan bergu in buku tunai tidak disuruh buat in your answer. Okay, when everything sudah masuk, now compare. Nilai debit lebih ke kredit lebih? Sini 8,000, sini hanya 4,000 lebih. So maksudnya debit lebih daripada kredit. Okay, pelajar kena tahu. In account, debit hasil ke belanja? In account, debit adalah belanja. Kredit adalah hasil.
When debit lebih daripada kredit, maksudnya belanja lebih daripada hasil, anda akan mengalami kerugian. So this one we call as a rugi atas pelupusan. Okay, rugi atas pelupusan. So rugi atas pelupusan ini berapa? So kita akan gunakan debit 8,000. Tolak dengan kredit punya 933. So masa I beli, nilai dia 8,000. But so far, I sudah guna 14 bulan. So the susun nilai adalah 933. So I sepatutnya jual dengan harga 7,067. But now, we jual dengan 3,200. So jumlah kerugian. Jumlah kerugian adalah 3,867. Okay, when your jumlah kerugian sudah dimasukkan, then your soalan for pelupusan ini sudah complete. Okay, so this is how you nak sediakan account for pelupusan. Ada soalan? Okay, so ada soalan, you boleh message aku. Kalau tak ada, itu saja for your pelupusan. Thank you.